اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وذرارينا وبلادنا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebanyak-banyak rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan izin Allah. Pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam siri program kemahiran keibubapaan anjuran Persatuan Ibu Bapa Guru SMK Agama Tun Ahmad Zaidi Kuching, dan sebanyak-banyak rasa syukur juga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat memulakan majlis ini pada tepat pada masanya, dan kita sama-sama berdoa agar apa yang kita jalankan adakan pada malam ini melalui program kemahiran keibubapaan ini akan dapat disaksikan bersama-sama oleh kalau boleh saya katakan ratusan ribuan penonton yang dapat menonton melalui YouTube dan juga saluran FB. Tentu saya mengucapkan selamat datang kepada semua mengikuti program kita pada malam ini, dan saya mengharapkan agar siapa saja yang bersama kita pada malam ini melalui saluran ataupun melalui YouTube dan juga Facebook akan terus setia bersama kita dalam tempoh 1 jam yang mendatang ini untuk kita bincangkan tajuk yang akan saya nyatakan tadi walaupun kita sudah wara-warakan. Jadi pada memulakan atau cara kita pada malam ini, kita mempersilakan dahulu yang berusaha Ustazah Hajah Zainab binti Husin, penolong kanan pentadbiran dan akademik, merangkap pemangku pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Ahmad Zaidi untuk menyampaikan sepatah kata dalam program kita pada malam ini. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Tuan Moderator program kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Encik Abang Jalani bin Abang Mazadi, yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Agama Tun Ahmad Zaidi, yang juga merupakan moderator program kemahiran keibubapaan pada malam ini. Yang berbahagia Sahibus Samahah Datuk Haji Kipli bin Haji Yasin,
Mufti Negeri Sarawak yang juga merupakan pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah LPS SMK Agama Tun Ahmad Zaidi, yang berusaha Al-Fadil Ustaz Muhammad Solhi bin Muhammad Sharif, Emotional Intelligence Specialist UIS Academy, yang juga merupakan ahli jawatan kuasa PIBG SMKA Tun Ahmad Zaidi, Barisan Jawatan Kuasa PIBG SMKA Tun Ahmad Zaidi, Barisan Penolong-Penolong Kanan, para ibu bapa yang dikasihi, para guru, anak-anak didik SMKA Tun Ahmad Zaidi yang dapat mengikuti siaran kita pada malam ini, serta yang saya muliakan semua peserta yang menonton program kita malam ini, warga maya sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Ilahi kerana dengan izin serta limpahan kurnianya kita dapat bersua muka secara maya pada malam ini yang penuh bertuah ini dalam siri program kemahiran keibubapaan yang julung-julung kali diadakan oleh PIBG SMKA Tun Ahmad Zaidi. Tuan-tuan dan puan-puan warga maya yang dirahmati Allah sekalian, dengan mengambil kira cabaran dalam mendepani dunia VUCA abad ini, maka tercetuslah satu garapan idea daripada barisan Exco PIBG bersama-sama pasukan pengurusan sekolah SMKA Tun Ahmad Zaidi untuk menganjurkan program seumpama ini dengan menggunakan medium dalam talian. Maknanya kita mengambil peluang dan juga ruang menggunakan medium maya ini untuk mendekati warga ibu bapa yang mana kita tahu sudah pasti menghadapi cabaran dalam memastikan pendidikan anak-anak diteruskan dalam kaedah dan wasilah yang berbeza daripada norma biasa. Terlebih dahulu saya merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak PIBG yang telah mengambil inisiatif mengusahakan kelangsungan program ini. Bagi seluruh warga SMKA Tun Ahmad Zaidi, saya juga mengambil kesempatan ini merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada pihak PIBG atas usaha dan penganjuran program ini pada malam ini yang mana akan mengupas tajuk yang sangat penting dan relevan dengan keadaan semasa yang kita alami sekarang ini, iaitu gadget pengaruh kepada anak-anak, cabaran dan peranan ibu bapa. Semoga dengan adanya program seumpama ini dapat memberi sokongan dan juga dapat menyuntik semangat kepada para ibu bapa dalam menangani mihnah, menangani cabaran berhadapan dengan dunia buka, terutama dalam membantu ibu bapa meningkatkan kemahiran parenting skills, insya-Allah. Syabas dan tahniah pada YDP, NYDP serta para exco PIBG yang sentiasa memberikan yang terbaik untuk kemenjadian anak-anak didik kita di SMKA Tun Ahmad Zaidi khususnya, dan juga boleh menjadi titik tanda aras keakraban silaturahim dalam kalangan para ibu bapa sekalian. Di atas daik menjamu longan, keladi dan barangan masih di taman. Budi yang baik menjadi kenangan, menjadi sanjungan sepanjang zaman. Tuan Moderator, akhir kata saya doakan supaya agar program kita pada malam ini dapat berlangsung dengan lancar, dengan jayanya insya-Allah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada para panel yang sudi hadir pada malam ini untuk berkongsi ilmu dengan kita dalam kemahiran keibubapaan, terutama untuk mengupas tajuk yang sangat penting malam ni pada Datuk Mufti dan juga Ustaz Muhammad Solhi. Terima kasih banyak-banyak dan juga terima kasih Tuan Moderator. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita sama-sama telah mendengar sepatah kata daripada yang berusaha penolong kanan pentadbiran dan akademik Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Ahmad Zaidi. Terima kasih banyak-banyak Ustazah, insya-Allah atas kerjasama kolaborasi antara kita dan juga ibu bapa serta masyarakat sekeliling dan juga pihak-pihak yang lain. Kemenjadian anak-anak kita SMKA Tunas ini akan terus cemerlang gemilang dalam melahirkan anak-anak yang berguru di bawah bumbung SMK Agama Tunas ini. Terima kasih banyak-banyak Ustazah. Baiklah, kemuncak program kita pada malam ini sebentar lagi. Kita akan dapat bersama-sama dengan dua orang ahli panel kita yang telah diperkenalkan sebenarnya oleh Ustazah Zainab tadi. Saya tak sebut awal-awal walaupun gambar mereka sudah dipaparkan pada skrin. Ya, namun mungkin ada yang tertanya-tanya sebab kedua-duanya sangat handsome, tampan. Saya tengok di situ. Tapi dan sungguh istimewa. Saya katakan forum ini sangat istimewa dan kami pihak penganjur berasa berbesar hati kerana dua orang ahli panel ini cukup hebat dan sudah dikenali ramai. Adab kita bertemu dan adab kita berforum sudah menjadi tuan rumah. Kewajipan tuan rumah akan memperkenalkan tetamu yang menjadi ahli forum yang akan membicarakan tajuk yang telah kita wara-warakan dalam makluman sebelum ini dan juga Ustazah dah sebut tadi. Jadi tak lain dan tak bukan yang ahli panel kita yang pertama, Sahibul Samaha, Datuk Ustaz Haji Kifli bin Haji Yassin, Mufti Negeri Sarawak, selaku pengurusi Lembaga Pengurusan Sekolah Agama Tun Ahmad Zaidi Idrus. Apa khabar Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tahniah semua. Terima kasih banyak-banyak Ustaz kerana meluangkan masa bersama dengan kami walaupun hari ini dimaklumkan Ustaz ada 6 termasuk yang ini siri webinar secara maya ini Ustaz hadiri. Terima kasih banyak-banyak Ustaz kerana sanggup mengorbankan masa dan tenaga bersama dengan program kami. Alhamdulillah. Baik. Panel kita yang kedua. Salah seorang daripada ahli jawatan kuasa PIBG sekolah yang kami masukkan dalam jawatan kuasa ini. Beliau tak lain tak bukan Ustaz Muhammad Solhi bin Ahmad Sharif. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Ustaz sihat Alhamdulillah sihat. Masih bertenaga. Ya. Untuk makluman tuan-tuan, perempuan, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Ustaz Muhammad Suli merupakan perunding dan motivator emotional intelligence specialist WIS Academy dan beliau banyak mengadakan program yang berkaitan dengan keibubapaan ini dan juga kecemerlangan anak-anak di seluruh Malaysia. Jadi saya nak promosi sikit Ustaz lah bagi siapa yang nak menggunakan khidmat Ustaz, boleh Ustaz, nanti Ustaz boleh beri nombor telefon pada mereka untuk menjemput Ustaz dan sebagainya. Dan saya dikabarkan juga Ustaz dalam program dengan Jabatan Wanita dan Keluarga pun ada program juga kan Ustaz? Ada. Itu yang saya maklumat saya dapat. Baik, kita tak akan berceloteh lama untuk sesi memperkenalkan diri ini. Jadi tajuk yang akan kita bicarakan pada malam ini, gadget, pengaruh kepada anak-anak, cabaran dan peranan ibu bapa. Ada 3 perkara besar yang kita bawakan dalam tajuk hari ini, iaitu pengaruh, cabaran dan peranan ibu bapa. Kita kupas sekali malam ini ya, yang berbahagia Datuk Mufti dan juga Ustaz kupas. Jadi soalan pertama ini, saya tanpa membuang masa, saya nak kemukakan soalan pertama ini kepada Sahibul Samaha Datuk Haji Kifli bin Haji Yassin. Boleh dikatakan semua anak-anak zaman ini sudah mengenali dan mengetahui dan sudah pandai menggunakan gadget, terutama sekali telefon pintar atau telefon bimbit. Ini memang kita tak dapat nafikan Datuk Ustaz, memang kita tak dapat nafikan, malah ibu bapa sendiri pun tak dapat menafikan kerana mereka juga telah membeli kepada anak-anak. Daripada pandangan Datuk lah situasi gadget ini kepada anak-anak sekarang.
Silakan Dato'. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan semua panelis. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ni kita dapat berbicara secara maya, dan tahniah terima kasih kepada pihak PIBG dan pihak pengurusan sekolah SMKA Tun Ahmad Zahidi Adrus ataupun yang dikenali sebagai TUNAS ni. Jadi malam ini bila kita bicarakan tentang gadget, bagaimana tentang pengaruhnya kepada anak-anak, cabaran ibu bapa dan bagaimana yang sepatutnya dari sudut peranan itu yang ibu bapa boleh jalankan. Dan tahniah kepada para ibu bapa, para guru dan semua anak-anak yang mengikuti program kita pada malam ini supaya ia menghasilkan manfaat yang besar dalam kehidupan kita. Berbalik soal gadget, bila kita lihat ni seperti soalan moderator tadi ialah tentang bagaimana situasi sekarang tentang penggunaan gadget itu. Umumnya kita faham dan kita maklumkan bahawa gadget itu adalah merupakan peranti elektronik yang sangat yang mana ia didominasikan oleh dunia digital hari ini kita lihat, dan perubahan demi perubahan berlaku, perkembangan teknologi dalam bidang ICT dan sebagainya. Sudah pasti ia memberikan kesan kepada masyarakat dan kepada umat seluruhnya lah di dunia pada hari ini, sama ada kesan yang dari sudut positif ataupun kesan dari segi negatifnya. Okey, bila kita lihat dalam dunia sekarang, dunia maknanya dunia tanpa sempadan, dunia yang banyak maknanya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi ini, situasi itu sudah pasti kita lihat bahawa satu keperluan kepada kehidupan kita. Apatah lagi selepas kita dalam keadaan dunia ini dilanda pandemik, bila kita lihat berlakunya coronavirus. Kalau kita lihat di Malaysia sendiri pun apabila tahun 2020 maknanya penggunaan gadget itu telah meningkat secara ketara. Kita lihat di sudut perangkaan statistik yang ditunjukkan bahawa maknanya dari sudut penggunaan gadget itu melebihi 78% ni, apabila kita lihat kenaikan dia terlalu ketara dalam maknanya penggunaan gadget itu sendiri. Ini sudah cukup untuk menggambarkan kepada kita lah, dan apatah lagi dengan keadaan norma baharu sehingga dunia pendidikan pun kita lihat bahawa banyak berubah dari sudut kita perlu menggunakan sistem menggunakan gadget dan sebagainya, PDPR dan sebagainya lah. Kerana gadget ini adalah merupakan suatu dalam bentuk teknologinya, kalau kita lihat maknanya ia adalah peranti yang sangat bermanfaat sebenarnya kalau kita gunakan dengan cara yang betul. So mau tidak mau bila kita lihat dari sudut penggunaan teknologi ini, maka ia adalah merupakan satu kemestian hari ini. Cuma apa yang kita lihat ialah sudah pastilah ia akan maknanya membawa ataupun mempengaruhi keadaan ataupun situasi yang baru dalam norma sekarang. Saya percaya kita berhadapan dengan cabaran lah apabila di awal pandemik sendiri pun kita lihat saya sendiri macam pengurusi sebutkan tadi, kita tak boleh mengelak dalam dunia hari ini, maknanya ini adalah sesi yang ke-6 untuk malam ni sahaja. Selepas pandemik tu kita lihat bahawa sehari kadang-kadang 3 secara online, yang dulu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat janggal bagi kita sebab kita dalam keadaan mesyuarat ataupun sesi latihan dan sebagainya. Semua itu dulu adalah lebih kepada secara fizikal. Namun sekarang ini kita buat sama ada secara hybrid dengan keadaan SOP yang ada, separuh daripadanya secara maknanya secara fizikal, separuh bersemuka dan separuhnya kadang adalah dalam bentuk sekarang itu di alam maya. Dan malam ni kita lihat bahawa kita sepenuhnya berada di alam maya. So bila kita sebut situasi ini sudah pasti akan membawa kepada kesan kepada manusia itu sendiri, sama ada kesan itu yang saya sebutkan tadi, kesan daripada membawa kebaikan yang lebih tinggi kepada manusia, ataupun kalau ia tidak terpimpin ia akan membawakan kesan yang buruk.
So dalam konteks ini, tajuk ini sangat sesuai untuk kita bincangkan dari sudut pengaruh kepada anak-anak, sebab tanpa kita sedari sebenarnya ada anak kita apabila menggunakan gadget ini mungkin lebih hebat daripada ibu bapa, dan kita sebagai ibu bapa pun perlu maknanya meneroka zaman sekarang. Tak boleh lagi, tak ada alasan kata bahawa oh saya tak tahu bagaimana nak gunakan laptop, saya tak boleh nak gunakan smartphone dan sebagainya. 1001 macam alasan itu memungkinkan kita untuk tidak bertindak dengan baik, maka akan menyebabkan kita ketinggalan dalam konteks pembelajaran, dalam konteks ilmu itu sendiri. So dengan adanya cabaran gadget ini, kalau kita lihat situasi tadi, dia membentuk pola pemikiran, boleh membentuk sikap, boleh membentuk bagaimana cara kita bertindak dan sebagainya. Balik kepada soal keibubapaan, kalau kita lihat di situ, inilah antara cabaran utama pada masa sekarang yang akan kita kupas dari masa ke semasa. So untuk menyimpulkan apa yang saya sebutkan ini ialah sekarang ini gadget itu adalah merupakan satu daripada trend yang bukan trend yang maknanya tak bagus, tapi trend yang bagus, namun ia perlu diusahakan dengan cara yang betul dan tepat. Tapi tidak dapat dinafikan dia juga ada kesan. So sebab itu perlu dibincang secara ilmiah, perlu dikaji dengan cara yang lebih empirical study, ada kesan, dan juga ibu bapa sendiri kena bertindak dalam berti kata lebih terbuka melihat situasi ini supaya kita dapat mencari penyelesaian dan pendekatan yang terbaik dalam situasi perkembangan gadget dan teknologi pada hari ini yang akan kita bincangkan seterusnya. Terima kasih, moderator. Ya, memang kita tak nafikan Datuk Sahibul Samahah, situasi yang dinyatakan oleh Datuk sebentar tadi merupakan satu daripada keadaan yang kita sama ada suka ataupun tidak suka, mahu ataupun tak mahu, kita terpaksa menerima kehadirannya. Itu situasi. Dan situasi tersebut seperti sekarang apabila datangnya pandemik pula dengan kemajuan dalam teknologi itu sendiri seakan-akan mendorong, seakan-akan mengajak kita menggunakan gadget ini. Dan sudah pasti apabila penggunaan yang begitu meluas dalam sebuah keluarga, ibu bapa ada, anak-anak ada, maka kita akan terpengaruh oleh penggunaannya itu. Dan apabila kita bercakap tentang pengaruh, ya Ustaz Ahmad Sulhi, sudah pasti kita akan melihat daripada dua aspek, satu pengaruh yang baik, positif, dan satu pengaruh yang negatif. Ustaz, boleh perincikan Ustaz pengaruh-pengaruh gadget ini dalam kehidupan anak-anak supaya ibu bapa yang bersama-sama dengan kita pada malam ini, mereka mungkin dah sedar, mereka mungkin dah tahu, tetapi kita nak tambah sedikit, rincikan pengaruh-pengaruh gadget ini dalam kehidupan anak-anak. Silakan Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih kepada moderator kita Cikgu Abang Jalani, juga selaku yang dipertua PIBG Sekolah Menengah Agama Tunas, yang saya raikan, yang saya hormati Sahibus Samahah Datuk Haji Kipli, Mufti Kerajaan Negeri Sarawak. Saya bertuah malam ini kerana rakan panel forum adalah Sahibus Samahah Datuk Mufti, yang saya ingat saya mungkin ini kali kedua atau kali ketiga kita bersama di atas pentas. Sebelum ini di atas pentas yang real, ya. Namun kali ini kita berada di atas pentas secara maya. Alhamdulillah. Dan yang diraikan juga pemangku pengetua Ustazah Hajah Zainab, dan seterusnya diraikan para penonton, tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru, ibu ayah dan anak-anak yang saya hormati. Pertama sekali, saya sebenarnya bila dapat jemputan daripada pihak PIBG, walaupun saya juga adalah AJK PIBG, saya terfikir sebenarnya
adakah saya ni orang yang layak untuk bercakap tentang topik keibupaan ni. Sebab saya tak pasti kenapa, tapi mungkin dah 2-3 tahun ya, ramai yang menjemput saya untuk minta bawa topik ini. Sedangkan anak saya pun masih lagi kecil, masih lagi belajar untuk mendidik mereka ini untuk memahami tentang kehidupan ini. Jadi saya pada malam ini lebih sebenarnya untuk nak berkongsi dengan tuan-puan, lebih kepada berkongsi, bukan untuk nak ceritakan mana yang terbaik, mana amalan yang saya buat yang mungkin berjaya. Saya hanya nak kongsikan, mudah-mudahan saya yang bercakap dan kita yang sama-sama belajar pada malam ini boleh mendapat sesuatu manfaat, insya-Allah. Baik, sebelum saya respon kepada soalan yang diajukan oleh moderator tadi, iaitu tentang pengaruh, suka untuk saya ingatkan kembali bahawa bagaimana respon kita sebagai parent, sebagai mak ayah ni apabila datangnya teknologi yang dikumpulkan di dalam gadget. Saya sebenarnya tak mahu melihat kepada gadget itu semata-mata, tetapi lebih penting ialah apa yang ada dalam gadget itu adalah teknologi yang dibawa macam-macam masuk ke dalamnya dan ia menjadi satu peranti seperti mana yang disebut oleh Sahibus Samahah Datuk Mufti tadi. So ada 3, ini kajian atau observation yang kami lakukan, ada 3 respon ibu ayah kepada teknologi yang sedang bergerak laju di luar sana. Yang pertama, bila datangnya gadget bersama dengan teknologi, side negatif. Kita berada pada posisi melihat dengan keadaan yang sangat negatif. Dan kebiasaannya ibu bapa yang jenis begini, asal benda yang baru saja, ini adalah satu ancaman. Okey, ini benda baru ni, bahaya ni. Okey, kita nak kena teliti sikit ni. Ini benda baru muncul ni. Dia akan ada orang yang begini. Itu normal. Itu corak berfikir kita. Dalam kepala kita ni ada macam-macam programming dan ada satu jenis programming iaitu kita akan mula cenderung untuk tidak bertindak, melainkan kita akan memilih untuk mempertahankan. So kita melihat benda yang baru itu sebagai satu ancaman. So apa jadi kepada kumpulan ini? Kita parent yang macam ini akan cuba untuk lawan. We try to fight teknologi ini. Tapi apa jadi tuan-puan sekalian, daripada hari ke hari, time to time, day to day, ya, dah bertahun dah kita fight dengan teknologi ini, kita cuba untuk hidup seperti mana dahulu, kan, tidak ada handphone, okey, kita pun main game cara lama, manual sebagainya. Dan apa yang berlaku tuan-puan sekalian, semakin hari teknologi semakin powerful, teknologi semakin kuat, semakin penting, semakin relevan, dan akhirnya kita mula sedar yang kita ini perlu untuk berkawan. Saya tak maulah kata kita perlu mengaku kalah kan. Kita perlu berkawan dengan teknologi ini dan kita perlu berkawan dengan bijak. Ini side yang pertama. Side yang kedua tuan-puan sekalian adalah parent yang respon kepada teknologi yang sedang bergerak laju ini dengan side yang tak kisah. Okay, dia tak kisah pun apa yang berlaku ini, dan dia akan gunakan satu ayat. Ini bukan zaman ayah lagi, ini bukan zaman mak lagi. Nah, kau ambil lah handphone ni, pandai-pandailah kau hidup, buatlah apa pun yang kau nak buat, yang penting kelas masuk. Itu je, yang penting online kelas kau kena masuk. Tuan-tuan sekalian, jika inilah side-nya, iaitu ibu ayah yang tak ambil kisah, maka tak lama lagi anak-anak ini akan berhari raya. Okey, akan berhari raya dalam rumah itu. Hari raya macam mana? Nanti saya akan ceritakan dekat tuan-puan ya. Tuan-puan, dunia dah berubah. Manusia juga dah berubah. Dan kalau kita tak mahu berubah, tuan-puan tak mengapa. Tapi bersedialah, dunia akan datang mengubah kita. Dan ia telah pun berlaku. Mau tak mau, sebelum ni tak nak pakai handphone. Kan? Kita nak handphone yang mengganggu kita, jadi kita tak nak pakai handphone. Biar orang nak cakap dengan aku, cari aku. Dan akhirnya hari ni kita dah ada telefon bimbit. Kita tak beli, orang bagi, mungkin anak-anak tolong belikan kepada kita. Kemudian kita kata kita tak nak pakai WhatsApp. Sibuk, ganggu. Tapi apa berlaku tuan-tuan sekalian? Hari ke hari orang semua dah pakai WhatsApp, senang nak berhubung, senang nak hantar gambar, senang nak hantar video, menyebabkan kita pun hari ini dah ada WhatsApp. Dunia telah datang untuk mengubah kita. Ini side yang kedua. Side yang ketiga tuan-tuan adalah side yang positif. Sangat terbuka parent yang begini. Okey, Astro pun ada, Netflix pun ada, tanpa kawalan, tidak ada password. Anak-anak nak tengoklah, tak ada masalah. Rating yang jenis mana pun bukalah. Suka hatilah nak install apps apa pun dalam handphone. Data pula adalah data yang unlimited. Tak ada halangan. Pakailah 24 jam. Tuan-tuan sekalian,
ini juga adalah satu sign yang boleh mengundang kepada bahaya seandainya tidak difahami dengan betul. So, tuan-tuan, apa stand kita? Ini persoalan yang kita nak bawa pergi kepada apa yang diajukan oleh moderator tadi. Apa stand kita? Untuk kita mudah faham tentang ini, tuan-puan, analoginya adalah seperti mana pisau. Pisau itu boleh membunuh, pisau itu juga boleh memotong. Namun, apabila kita tahu bahawa pisau itu boleh membunuh, apa stand kita? Dan apakah yang membuatkan kita boleh mengekalkan pisau itu berada di dapur sampai ke hari ini? Sedangkan kita tahu pisau tu bahaya. Pisau tu kalau silap hari bulan boleh mendatangkan kecederaan sampai ke tahap bunuh, sampai ke tahap mati. Tapi kenapa sampai ke hari ini pisau masih ada di dapur? Tuan-tuan sekalian, isunya ialah bukan tentang pisau itu, tetapi bagaimana cara kita menjelaskan kegunaannya dan bagaimana kita menjelaskan apa bahaya di sebaliknya. Dan kita tahu siapa yang boleh pakai dan bila masa yang sesuai untuk digunakan pisau tersebut. So analogi ini samalah seperti mana teknologi. Kita kena tahu kegunaannya dan kita juga kena tahu di manakah bahayanya dan kita kena tahu siapa dan bila waktu yang sesuai untuk digunakannya. Baik, tuan-tuan sekalian, seterusnya kita pergi kepada pengaruh. Apa jadi apabila teknologi dah masuk ke dalam rumah kita? Ini kita bercakap tentang parenting ya. Teknologi dah masuk ke dalam rumah kita. Melalui apa tuan-puan? Melalui gadget. So apabila gadget itu dah ada teknologi, tuan-puan sekalian, ia memberikan pengaruh apa? Ini persoalannya. Ada banyak sebab kenapa atau ada banyak macam-macam pengaruh yang boleh membuatkan kesan kepada anak kita. Saya pilih satu untuk kita kongsikan pada malam ini, iaitu ia boleh memberikan kesan kepada personality. Bagaimana personality manusia terbentuk, tuan-puan? Ia datang daripada karakter. Bagaimana karakter terbentuk? Karakter terbentuk daripada habit, perlakuan harian yang kita buat, yang pada mulanya mungkin agak pelik sikit sebab tak pernah kita buat benda baru, tapi lama kelamaan dia menjadi satu habit, dan apabila habit itu mula dah jadi norm, kebiasaan, dia dah jadi karakter, dan apabila karakter itu tidak diubah, maka ia menjadi personality. Apa itu personality? Diri dia dengan satu trait peribadi dia adalah sama. So kalau nak tahu anak kita macam mana, itulah personality anak kita. Personality anak kita, itulah anak kita. So pengaruhnya sampai ke tahap itu. Dia boleh membawa kepada habit, kemudian menjadi karakter, dan setelah karakter dia menjadi personality. Saya kongsikan dengan tuan-puan dengan segera, dengan cepat ya. Apakah karakter, bukan personality lagi ya, tapi karakter yang telah mula timbul hasil daripada habit yang ada di dalam gadget. Selalu tengok handphone, selalu main game, selalu go for media sosial, dan habit itu telah membentuk karakter. Dan tak lama lagi karakter ini akan menjadi personality yang mana kita sebut sebagai anak digital. Karakter yang pertama tuan-tuan sekalian, iaitu anak-anak digital adalah anak-anak yang suka kepada collaborate. Dia suka kepada elemen-elemen kerjasama. Nampak macam bagus kan? Kerjasama okey lah, bagus kan? Berbanding daripada yang dahulu, orang-orang yang dilahirkan sebelum zaman digital ini, mereka diajar untuk compete, untuk bersaing each other. Sebab itu tuan-tuan, kita boleh nampak reflect daripada cara didikan orang-orang dahulu. Cuba tengok kakak, cuba tengok abang. Abang belajar pandai, adik tak berapa. Kita cuba untuk nak compete, bersaing, tunjukkan persaingan untuk antara satu sama lain. Tapi hari ini tidak tuan-tuan. Kerana games yang diciptakan hari ini membawa karakter ini. Iaitu kalau nak menang, you tak boleh menang sorang-sorang. You kena collaborate. Kalau nak diamond, kalau nak star, you kena collaborate dengan orang lain. Walaupun you tak kenal. Baru you boleh dapat sesuatu yang you nak. So tuan-puan, game hari ini bukan macam game dahulu lagi. Game hari ini tuan-puan, dia membentuk karakter. Game dahulu hanya untuk kita main, merapatkan ukhuwah, dia tidak terlalu serius sampai ke tahap macam mana hari ini. Sebab itu ada research yang dibuat tuan-puan untuk create game itu pun. Satu. Yang kedua tuan-puan, karakternya adalah upload. Mereka suka share. Apa yang mereka ada, walaupun sedikit, mereka akan share. Kemudian mereka jaranglah, ada tapi jarang untuk download. Maksudnya apa tuan-puan? Mereka tak ada banyak pun knowledge,
tetapi mereka sharekan seolah-olah macam ada tahu macam-macam. Ada banyak benda yang mereka tahu. Dan apps yang ada itu telah support uploading mereka ini. Karakter mereka yang suka upload ni, apps itu telah support 3 minit untuk upload, 1 minit untuk upload, 2 minit, seolah-olah seperti mereka dah dapat cover dalam tempoh 3 minit itu, mereka tahu segala-galanya. So karakter yang kedua ini membuatkan apa yang mereka ada, mereka nak tunjukkan. Apa yang mereka ada, mereka nak share. Mereka nak share, tunjukkan apa yang ada, upload. Yang ketiga tuan-puan, karakternya adalah interaktif. Okay, mereka suka berinteraksi secara dua hala. Tidak ada lagi one way communication. Sebab itu apps yang ada, gadget itu diciptakan tuan-puan untuk menghimpunkan teknologi di dalamnya, dan ia telah membuat karakter anak-anak kita ini menjadi orang yang suka berinteraksi. Sebab tu mereka cepat boring apabila sesuatu knowledge atau penyampaian itu dalam bentuk one way communication. Tapi kalau interaktif, boleh sentuh, boleh touch, tekan ni keluar apa, tak tekan ini keluar apa pula. So ini membuatkan mereka aktif walaupun mereka nampak macam bermain sorang-sorang sahaja. Yang keempat tuan-puan, karakter mereka adalah ekspresi, iaitu mereka suka untuk tunjukkan riak muka mereka. Tak pandai simpan lah dalam bahasa kita ni. Mereka akan tunjukkan ekspresi mereka. Suka, mereka akan tunjukkan wajah suka. Tak suka, mereka tunjukkan wajah tak suka. Memek muka mereka tu akan dilihat dengan sangat jelas berbanding dengan orang-orang yang dahulu mak ayah kita dahulu. Wajah itu try the best lah untuk tak tunjukkan depan mak ayah. Kita akan cuba untuk buat muka kita dalam keadaan tak ada apa-apa. Tapi hari ni tak. Dia akan tunjukkan. Suka, tak suka, dia akan nampakkan wajah tersebut. Yang kelima tuan-puan, instant. Mereka suka benda yang segera. Karakter ini telah muncul. Okay? Kerana gadget, kerana teknologi ini. Semuanya segera. Instant. Berbanding dengan waiting. Baik, berbanding dengan mereka nak tunggu. Okay? Dah, tak ada dah. Dia dah semuanya segera. Kalau tak boleh, kalau ini lambat, ada tak option lain yang lebih cepat daripada ini? Okay, so apa berlaku tuan-puan sekalian? Apps yang ada akan fight each other, okay, untuk membuatkan sesuatu itu lebih cepat daripada sedia ada. Sebab itu tuan-puan, handphone dahulu dengan handphone sekarang, dia tak naklah pakai handphone dahulu. Sebab lambat dia kata. RAM tu slow sangat. Dia nak yang laju, yang klik terus running. So instant rather than waiting. Next, apa lagi? Yang keenam, mereka suka benda yang bersifat kerja tapi di dalamnya ada elemen fun, ada elemen permainan, ada elemen kegembiraan. Kerja, masa yang sama ia adalah satu benda yang mereka suka. So istilah kita dulu, time main, time belajar, time kerja, tuan-puan, hari ni sudah tak pakai lagi. Sebab ada kerja itu datang adalah kerana hobi mereka dahulu. Benda yang mereka suka dahulu tuan-puan, sekarang dah menjadi pekerjaan kepada mereka. 6. Yang ketujuh, outspoken. Karakter mereka ini telah ditemui anak-anak digital ini, mereka suka outspoken. Mereka share sahaja apa yang mereka tahu dan juga apa yang mereka tak tahu. Mereka share sahaja, okay, outspoken, dan ini membuatkan mereka kurang kemahiran diplomatik. Mereka tak tahu macam mana nak menyusun ayat supaya nampak ia lebih mesra, nampaknya lebih teratur, sebab cara mereka adalah outspoken. Apa benda yang kau nak kata, kau sampaikan sahaja. Tuan-tuan sekalian, itu karakter yang ke-7. Yang ke-8, explore. Mereka suka explore. Berbanding dengan instruction. Kalau arahan 1, 2, 3, 4, 5 mereka tak suka tuan-tuan. So mereka nak benda tu biar agak Milton, agak kabur supaya mereka sendiri yang menyusun. Mereka ada laluan mereka sendiri. Dia bukannya macam kita dulu, lepas 1, 2, lepas 2, 3, lepas 3, 4. Tak, ini mungkin lepas 1 dia boleh pergi tempat lain dulu dan dia datang balik dan dia akan atur, dia akan susun laluan kehidupan ataupun laluan pilihan keputusan itu mengikut cara dia sendiri. Dan yang ke-9 tuan-tuan sekalian adalah freedom. Mereka suka bebas. Bebas dekat sini dalam erti kata bebas tanpa ada sebarang kawalan yang menyekatnya. Jadi bukan freedom yang bermaksud mereka nak berjalan pergi luar, tak. Maksudnya tidak ada sekatan kepada mereka. So mereka boleh akses ke mana sahaja yang mereka inginkan. So tuan-tuan sekalian, inilah dia 9 karakter anak-anak digital
kesan daripada atau pengaruh daripada gadget, daripada teknologi yang ada, yang tidak lama lagi ia akan membentuk personality. Bayangkan tuan-puan, 9 karakter ini akan menjadi elemen-elemen di dalam diri anak-anak kita dan ia menjadi satu personality. Dan tuan-puan, ini tidak boleh patah balik. Kita kena get ready bagaimana untuk kita berdepan dengan ini semua. Terima kasih untuk round yang pertama. Saya kongsikan ini dahulu. InsyaAllah untuk round yang kedua kita lihat pula bagaimana solusi cadangan yang boleh kita lakukan. Kembali semula kepada moderator. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Baru mungkin antara kita baru mengetahui 9 karakter anak-anak zaman cyber ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustaz. Ibu bapa lepas ni cuba tengok nilai anak-anak kita. Ada tak 9 karakter yang telah dijelaskan oleh yang berbahagia Ustaz tadi. Cuba kita tengok, hari ini tengok, malam ini tengok, yang mana satu. Kita nak letakkan pengaruh itu dalam pengaruh yang mana? Pengaruh yang positifkah atau pengaruh yang negatif? Namun, kita tak dapat lari. Ustaz kata tadi, anak-anak kita sendiri pun, jadi anak-anak tua ini, sudah berkawan juga dengan gadget. Persoalan besar di sini yang timbul ialah gadget ini dilihat oleh sesetengah ibu bapa yang telah menembusi dinding pintu bilik anak-anak kita itu dilihat sebagai negatif belaka. Dan juga menembusi minda dan emosi anak-anak kita itu. Sehingga kita lihat anak-anak kita itu suka berkurung dalam bilik, tidak mau bergaul dengan ibu bapa, tidak mau bergaul dengan anak-anak sendiri. Jadi kita akan mengatakan anak-anak kita itu dikuasai oleh gadget atau menguasai gadget. Dan adakah itu merupakan cabaran yang berbahagia saya bersama? Jadi cabaran-cabaran ibu bapa dalam konteks Islam ataupun dalam konteks umum, saya nak yang berbahagia saya bersama Datuk untuk menjelaskan apabila kita ada anak yang sudah, mungkin saya katakanlah begini Datuk, yang sudah dikuasai oleh gadget ini, apakah cabaran-cabaran ibu bapa dalam mendidik anak-anak ini? Sebab apa yang kita lihat, ada kalanya ibu bapa itu menyerah kalah kepada anak-anak. Tak apalah, anak saya sudah macam ni dan sebagainya. Silakan Datuk, saya bersama. Terima kasih moderator dan ahli panel yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, bila kita lihat dalam bentuk yang kita dah sebut tadi, lebih luas dari sudut gadget itu dan juga perisian yang ada, apps dan sebagainya. Tadi Ustaz Solhi dah sebut tentang bagaimana karakter, personality dan sebagainya. So kita nampak sebenarnya dalam dunia yang saya katakan tadi seolah kita tidak ada sempadan dan ia adalah satu yang kita tak boleh nak tolak situasi yang berlaku itu. Namun cabaran kepada ibu bapa itu adalah besar. Sebab kita masih ada lagi nilai-nilai, maknanya belief system yang kena ada, values yang ada, yang sepatutnya ada. Apatah lagi kalau kita kaitkan dalam konteks keagamaan. Sebab bila dunia terlalu terbuka, kalau kita lihat maknanya dalam dunia yang ada itu, yang mereka cipta itu adalah daripada pelbagai latar belakang, pelbagai sosio budaya, pelbagai agama dan sebagainya. So di situ kalau kita lihat satu cabaran yang besar ialah kalau saya boleh lihat dari sudut keagamaan itu sendiri. So bagaimana kita nak membina, maknanya sama ada sampai kepada sahsiah yang kita inginkan, dan dengan pengaruh yang ada, maknanya tadi Ustaz pun dah sebut tentang kesukaan dan trend yang mereka suka, gaya hidup yang mereka suka. Jadi keadaan ini sudah pastinya memberikan cabaran yang besar kepada ibu bapa. Kalau kita tidak punya kekuatan, kalau kita tidak berusaha mencari bagaimana untuk memimpin mereka. Sebab itu saya suka menggunakan perkataan, maknanya kita katakan sekarang ini maknanya pembangunan anak-anak itu dari sudut penggunaan gadget ataupun perkembangan teknologi adalah yang terpimpin. Maknanya terpimpin supaya kita dapat melihat cabaran kalau dari sudut keagamaan itu sendiri supaya tidak berbaur ataupun tidak bercampur dengan sesuatu yang mungkin boleh merosakkan dari sudut kepercayaan, malah boleh memberi kesan kepada akidah itu sendiri. Tadi kalau kita lihat ada satu sesi secara terbuka Jabatan Agama Islam Selangor, bagaimana maknanya sesi istighfar ataupun sesi bertaubat, ini satu kepercayaan yang menyalahi dari sudut keagamaan dan tersebar
melebar dengan cepat, iaitu mimpi yang terakhir itu kalau kita lihat ya. Maknanya kalau kita lihat di sini bahawa dia berkembang begitu pantas sekali dengan keadaan sekatan kita sangat suka ya. Dan inilah kalau kita lihat dari sudut cabaran untuk membina dari sudut keagamaan itu sendiri. Sebab dunia gadget ini walaupun kita lihat dari sudut kebaikan dia satu sudut, namun kalau kita tidak memimpin ke arah kebaikan, dia akan mendatangkan kesan yang negatif kepada pengguna, bukan saja kepada anak-anak, malah kepada generasi yang sudah berumur sekalipun dia mendatangkan kesan kalau kita lihat ni dari sudut pengaruh-pengaruh itu. Jadi apa yang kita tidak melihat dia hanya dalam bentuk game sahaja, sebab kalau kita melihat itu memang itu kesukaan mereka. Kalau kita hanya memberikan ia adalah sebagai satu games kepada mereka, kita lupa essence yang sepatutnya ada. Bila lupa tentang essence inilah yang akhirnya nanti masyarakat semakin berkembang dalam keadaan yang kalut, dalam keadaan yang tidak ada foundation, yang asasnya ini yang sakitnya lah dalam konteks itu. Namun nanti kita kena cari penyelesaian dia supaya anak-anak ini dibentuk menjadi, walaupun dalam dunia gadget, tapi mereka dapat dibentuk dengan dunia yang ada itu untuk tidak membiarkan atau mengesampingkan perkara yang berkaitan dengan aspek keagamaan. So sebab itu kalau kita mengambil pengajaran, kalau kita lihat ayat yang firman Allah Subhanahu wa taala tentang pemeliharaan diri dan anak-anak dan juga ahli keluarga, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kalau sehingga akhir ayat, tapi saya ambil petik di situ saja. Allah serukan di situ, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Kalau kita melihat dari sudut itu, kenapa disebut melihara diri itu daripada api neraka? Maknanya ada sebab dia kalau kita lihat satu amaran supaya kita tidak mendekati apa-apa yang boleh membawa kepada keburukan itu. So maknanya kita kena hidangkan kepada mereka sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, sesuatu yang dapat membentuk jiwa mereka, dapat membentuk karakter, personality mereka, saksiah mereka. Jadi ini yang perlu dilihat dalam konteks pembentukan anak-anak ini sendiri. Jadi sebab itu bila kita lihat, bila Allah perintahkan pelihara daripada api neraka, so maknanya segala perkara yang membawa mereka kepada perkara-perkara yang melalaikan, yang menyebabkan mereka lupa dengan asas dalam agama itu, hendaklah kita pimpin mereka ke arah kebaikan. Ini cabaran yang besar sebenarnya, dengan tadi digambarkan bagaimana Ustaz Zohid pun sebut dari sudut exploration, mereka suka meneroka sesuatu yang kalau kita lihat dari sudut penggunaan masa, mereka banyak masa yang mereka gunakan berhadapan dengan gadget seharian sehingga tidak bergaul dan sebagainya, sehingga kadang-kadang mereka rasa makan itu adalah sesuatu yang sambil dengan gadget yang makan sesuatu yang dia rasa cukup untuk sekadar makan biskut ke dan sebagainya. Dia tidak lagi berjadual macam kita. So itu kalau kita lihat sudah memberikan kesan kepada kehidupan, malah boleh membawa kepada saksiah mereka. Itu dari sudut keagamaan. Jadi yang kedua saya nak melihat dari sudut, kalau sebut tentang, saya nak rangkumkan perkataan yang digambarkan oleh Ustaz Solihi itu dari sudut karakter, personality, itu dari sudut pembinaan jati diri dan saksiah akhlak itu sendiri. Cabaran itu ialah kita lihat bahawa bila cabaran yang ada itu sangat besar, membina akhlak itu adalah merupakan satu proses. Walaupun zaman kita berubah, tetapi usaha ke arah pembinaan akhlak itu memang kena diteruskan. Kalau tidak, kita lihat bagaimana, walaupun mungkin kita perhatikan, oh boleh mereka buat begini, begitu dan sebagainya. Tetapi kalau ia membawa kepada sesuatu yang pelanggaran dan kemusnahan kepada akhlak, kita takut satu hari nanti generasi kita semakin maknanya lupa dari sudut asas akhlak itu. So keadaan ini maknanya kita kena imbangkan. Ini yang kita lihat sebut terpimpin tadi. Supaya kita tidak terlepas dalam bentuk pembinaan akhlak ini. Dia sebab karakter yang ada yang melihat dalam gadget itu kita walaupun dia boleh menarik perhatian, tapi percayalah dia tidak ada roh seperti kita apabila kita berhadapan dengan mereka. Kalau kita lihat dari sudut itu, bagaimana kita boleh melihat reaksi anak-anak kita ataupun kita berkomunikasi hari ini, walaupun kita dapat lihat dari sudut gestures kita dalam alam maya, tetapi dia tidak sama dari sudut roh, dari sudut
maknanya dari sudut dalaman dia, pembentukan kejiwaan itu sendiri. Inilah yang kalau kita lihat even dari sudut kekeluargaan pun sekarang ni kenapa sangat mudah kalau kita ambil contoh ya, pergeseran antara keluarga, perpisahan antara perceraian dan sebagainya. Dengan adanya dunia sekarang ini, dia dari sudut dia tidak lagi macam dulu. Memang sekarang ni orang mudah nak sebut maknanya perasaan sayang, love, cinta, kasih kerana dengan hanya melalui gadget yang ada kadang-kadang WhatsApp dan sebagainya. Tetapi realitinya tidak sampai di situ. Dia tidak terbit daripada hati dengan jari dia yang bergerak, dengan apa yang dia gunakan, tetapi perasaan itu bukan terbit daripada hati. Ini yang akhirnya nanti membawa kepada keretakan dalam hubungan. So dalam konteks ini akhlak itu terbina melalui proses-proses yang berterusan. So saya katakan tadi kita memang tak boleh tolak teknologi itu, tapi dalam masa yang sama kita tidak boleh mengenepikan soal asas-asas yang perlu ada dari sudut pembangunan manusia, dari sudut maknanya asas yang kena ada dari sudut akhlak itu sendiri. So ibu bapa tetap perlu memainkan peranan mereka dalam membentuk akhlak ini. Malah di sekolah kita tak boleh mengabaikan, even dalam bentuk PDPR ini pun kita masih membentuk jiwa mereka, mempunyai maknanya falsafah akhlak dari sudut teorinya, dari sudut praktikalnya yang masih perlu kita tekankan dari sudut itu. Yang ketiga ialah kalau saya boleh lihat dari sudut sosial, cabaran dari sudut sosial memang walaupun mungkin seperti yang Ustaz gambarkan tadi, kita ada fighting, kita ada boleh explore dan sebagainya, tetapi dari satu sudut walaupun dia berani di alam maya, tapi bila berhadapan dengan situasi sebenar kadang-kadang dia tidak berani. So ini juga perlu diseimbangkan. Bagaimana dia berkomunikasi berhadapan dengan orang lain? Kalau saya punya observation, macam saya kata tadi, bila melalui menggunakan teknologi, orang mudah dia nak menyampaikan, mudah dia nak sebut, tapi bila berada alam realiti, kadang-kadang perkataan dia tak boleh sebut, dia tak boleh keluarkan apa yang sepatutnya. Itu perubahan yang berlaku. Namun perubahan ini yang perlu ditangani dengan cara yang sangat baik, dengan cara yang hikmah. Inilah yang menjadi cabaran kita tadi, supaya kita ada pendekatan yang seimbang membentuk manusia itu menjadi manusia yang dalam erti kata dia berperanan dalam dunia yang moden, tapi dalam masa yang sama memainkan peranan mereka sebagai manusia yang ada jiwa, sebagai manusia yang ada akal budi, yang boleh bertindak dengan cara yang sebaik mungkin. Last but not least, kalau saya boleh lihat cabaran dari sudut ekonomi, maknanya kalau kita lihat walaupun perkembangan teknologi ini, dia akan meninggalkan kesan apabila ada dari sudut ekonomi dan juga perimbangan antara keperluan ini. Mungkin kita sebagai pihak sekolah perlu memikirkan, ada di antara anak-anak kita mungkin tak mampu, ada orang yang tak mampu untuk menyediakan gadget dan sebagainya. Sedangkan dunia dengan pembelajaran hari ini perlukan kepada interaktif seperti yang disebutkan tadi. Namun pengalaman saya sendiri melakukan ACR, kita pergi kepada kampung-kampung dan sebagainya. Suasana ini sangat maknanya kita sedih melihat situasi itu. Saya pernah pergi ke sebuah rumah, ada seorang ibu tunggal, maknanya anak ada 3 orang sekolah, handphone hanya 1 saja. PDPR perlu dijalankan dalam masa yang sama ketika waktu sekolah. Kita yang melihat pun maknanya, ya Allah, inikah keadaan yang dialami oleh mereka. So cabaran kepada ibu bapa itu sendiri dari sudut itu besar. Dia perlu sediakan maknanya peranti itu tadi, maknanya mahu tidak mahu. Tapi inilah situasi yang ada, yang perlu kita fikirkan bersama. So adalah NGO, adalah maknanya kerajaan dan sebagainya. Namun ia tidak mencukupi untuk mengatasi masalah itu. Sebab itu saya katakan tadi, kalau kita lihat dari sudut cabaran memang sangat besar, namun usaha berterusan perlu dilakukan untuk memimpin penggunaan teknologi, gadget ini dan sebagainya, supaya dia dapat mensejahterakan masyarakat, bukannya nanti memburukkan suasana masyarakat itu, memberikan kesan yang tidak baik kepada jiwa dan kepada apatah lagi dalam konteks keagamaan, dari sudut akidah, dari sudut amalan itu sendiri dan sebagainya. Mudah-mudahan sedikit maklumat itu dapat dijadikan renungan oleh kita bersamalah untuk melihat cabaran ini dengan cara yang lebih besar. Terima kasih moderator, tuan-tuan.
Alhamdulillah kita dah sama mendengar cabaran yang dilontarkan oleh yang berbahagia Sahibu Samaha Dato' Haji Kipli bin Haji Yassin berkaitan dengan cabaran ibu bapa apabila anak-anak ini sudah mahir, sudah pandai, sudah menggunakan gadget, dan cabaran itu sangat besar atau sangat mencabar apabila anak-anak itu berada dalam bilik, pintu tertutup dan kita mendengar suara-suara anak bercakap, tapi bila kita buka pintu dia seorang saja ada di situ, rupa-rupanya anak kita berinteraksi dengan seseorang yang lain. Dan kita berbaik sangka dengan anak kita, mungkin seperti kata Ustaz Muhammad Soleh tadi, dia sedang berinteraksi dalam satu kemahiran. Namun yang menakutkan ibu bapa ialah apabila anak-anak itu leka. Respon daripada ibu bapa tadi, dia kata hingga ditunggah dengan menggunakan bahasa Melayu Sarawak, ditunggah pun dia tak menyahut sebab kedua cuping telinga, lubang telinga itu disumbat. Dipanggil beberapa kali pun tidak ada respon daripada anak. Dengar bercakap seorang diri, ketawa seorang diri dan sebagainya. Itu yang menakutkan ibu bapa. Ya? Dan sudah pastilah kita memerlukan vaksin macam COVID yang datang inilah. Kita menunggu vaksin untuk menyembuhkan atau mengurangkan kadar jangkitan gadget yang mempengaruhi anak-anak kita. Kena kita bimbang, anak-anak kita itu nanti beranggapan gadget itulah pengganti kepada perkara, mengganti kepada ibu bapa, mengganti kepada kawan, mengganti kepada guru, sebab di dalamnya semua yang ada. Sedangkan yang kita lihat, mereka mendengar lagu, kurang sekali membaca Al-Quran, membelik Al-Quran, mencari dan sebagainya berkaitan dengan ilmu agama seperti yang Datuk Mufti katakan tadi. Ustaz Muhammad Soleh, vaksin terbaiklah, kalau saya guna perkataan terbaik itu, strategi-strategi yang boleh diambil oleh ibu bapa untuk membantu anak, menyelamatkan anak supaya mereka tidak dikuasai oleh gadget. Sebelum Ustaz jawab, saya kalau ada ibu bapa yang nak menyoal, silakan dalam ruangan komen itu boleh tulis, nanti kita akan ajukan kalau kita masih ada masa. Sekarang ini kita sudah bersiaran langsung 55 minit 50 saat dah. Ustaz, apa vaksin yang boleh Ustaz cadangkan? Silakan. Terima kasih moderator. Oh, boleh tahan juga moderator tu. Bagi vaksin terus. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah ya. Satu soalan yang saya kira di mana sahaja yang kita pergi, inilah persoalan yang paling penting. Apa tindakan yang perlu kita lakukan? Ya. Dengan panjang lebar tadi Sahibul Samahah Datuk Mufti jelaskan pada kita, dan saya akan kongsikan dengan tuan-puan beberapa cara, beberapa strategi, atau saya sebutkan dalam istilah saya adalah 3 T's, 3 T. T yang pertama adalah teknik, T yang kedua adalah taktik, dan T yang ketiga adalah tricks. 3 T's yang dalam bentuk teknikal. Saya akan cuba untuk ceritakan pada tuan-puan dalam bentuk teknikal, dan saya yakin dan percaya nanti Datuk Mufti akan tambah lagi, akan enhancekan lagi dengan memberikan vaksin secara ruhi, secara spiritual. Saya beri dalam bentuk teknikal, dalam bentuk mental, dalam bentuk mungkin tindakan-tindakan yang tertentu yang mungkin tuan-puan boleh lakukan. Baik, yang pertama tuan-puan sekalian ya. Yang pertama adalah bercakap dengan anak. Tuan-tuan nak letakkan nama apa pun tak kisahlah ya. Yang penting, keywords penting adalah cakap, discuss, bincang. Kelakar Sarawak, kelakar. Apa sahaja teknik, apa sahaja taktik, apa sahaja tricks yang tuan-puan buat, ini adalah taktik yang paling penting, nombor satu, iaitu kena kembali balik bercakap dengan anak. Kenapa tuan-puan? Sebab ceritanya begini, ada asas yang kuat kenapa kita perlu berkomunikasi dengan anak-anak kita ni sebelum kita memberikan telefon bimbit. Ni saya cerita ni tuan-puan, flow dia adalah sebelum tuan-puan bersetuju untuk memberikan gadget, okay, memberikan dia akses kepada teknologi yang sangat dahsyat ini. So, kita kena komunikasi dulu dengan dia kerana mengambil cerita bagaimana Nabi Allah Ibrahim berjalan dengan Ismail untuk berbincang satu isu setelah Nabi Ismail telah pun sampai masa balighnya, dan persoalannya adalah bukan tentang nak pakai handphone ke tidak, tapi persoalannya ialah tentang hidup dan juga mati, iaitu arahan Allah untuk menyembelih Ismail.
dan perbincangan itu dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim kepada Ismail. Okey. Daripada ini, semangat inilah yang kita nak kena ambil untuk melihat bahawa kalau hidup mati pun kena bincang, itu arahan daripada Allah. Madza tara, dalam Quran merekodkan itu. Apatah lagi dalam hal-hal yang kecil-kecil begini ni, handphone bimbit dan sebagainya, telefon bimbit apa semua ini juga kena dibawa dalam bentuk perbincangan. Tujuannya apa tuan-puan? Tujuannya ialah, ni penting ya, tujuannya adalah untuk kita menentukan apakah value, nilai seperti mana yang disebut oleh Sahibul Samah Datuk Mufti tadi. Apa nilai, apa value yang kita nak sebenarnya? Tuan-puan, selepas ini kita akan buat peraturan. Okay, anak kita tak boleh buat ini, tak boleh buat itu. So, kita bagi handphone dekat dia, for what reason? Apakah value yang ada? Tuan-puan jangan jawab, oh, bagi handphone sebab dia nak kena masuk dalam Google Meet, ada kelas PDPR. Tuan-puan, itu bukan value. Itu bukan value. Value ini adalah kembali balik kepada anak itu. Untuk apa sebenarnya kita berikan dia ruang untuk dia akses kepada teknologi? Very important question untuk kita jawab. Tuan-puan, saya yakin dan percaya. Ini antara jawapan yang kita temui. Pertama, nak anak happy. Betul? Nak anak kita happy. Sebab kawan-kawan dia semua ada, takkan dia tak ada. Jadi kita bagi handphone tu sebab nak bagi dia happy. Satu. Yang kedua, kita nak dia sihat. Tuan-puan, apa sahaja yang kita bagi dekat anak-anak kita, end up, value je adalah kita nak anak dia sihat. Kalau kita bagi handphone, anak kita sakit. Sakit dekat sini bukan hanya fizikal ya. Mata sakit, tangan jadi apa, jadi kerah ke apa, krem. Bukan itu sahaja. Tapi dari segi emosi mereka sakit. Belum lagi kena serangan cyber attack ke, cyber bully ke, itu akan mencederakan emosi. Mungkin dia tak jumpa lagi. Apa lagi? Mungkin boleh mencederakan mentalnya sendiri. Terlalu banyak melihat kepada gadget dan efek daripada frekuensi dan sebagainya boleh efek kepada otak juga. So, ini semua kita nak kena ambil kira. So, value ni ialah kita bagi handphone sebab kita nak anak kita sihat. Lagi, safety. Kita nak anak kita selamat. Tuan-puan, hari ini jangan kita ingat anak kita tak keluar daripada rumah dan dia selamat. Tuan-puan, anak kita duduk dalam bilik sorang-sorang, dia dah boleh akses pergi ke US, dia boleh pergi ke Australia, dia boleh pergi ke mana saja dia suka pada bila-bila masa yang dia suka. So tuan-puan, selamat lagi ke? Pintu kunci. Pintu pagar kunci. Pintu rumah kunci. Kita keluar pergi kerja, anak kita dalam rumah. Tetapi mereka ada akses keluar pergi ke mana-mana tempat tuan-puan, luar negara lagi. So safety, kita nak dia selamat. Dan satu lagi yang saya nampak value yang sering kali dibincangkan oleh ibu ayah ialah life balance. Kita nak anak kita ini seimbang kehidupannya. Kita tak mahu teknologi masuk telah membuatkan hidupnya sudah tidak seimbang lagi. So value-value ini perlu dibincangkan, berkongsi dengan anak-anak kita sebelum telefon bimbit itu sampai ke tangannya. So tuan-tuan, ini yang pertama, strategi yang pertama yang kita boleh buat. Baik. Mungkin ada yang pernah terfikir kan, handphone canggih okey ke? Tuan, handphone semakin canggih, dia nak semakin canggih okey ke? Tuan-puan, saya nak cerita kan, jika handphone semakin canggih, sebenarnya itu adalah berita baik untuk kita. Sebab dia begini, semakin canggih handphone tersebut, semakin senang untuk kita kawal dia. Macam mana kita nak kawal dia? Kita pergi tuan-puan sekalian, strategi yang kedua. Okay, 3 T's ya. Strategi yang kedua. Tuan-puan nak kata teknik ke, nak kata taktik ke, nak kata tricks ke, terpulang. Tapi pada saya, ia telah memberikan banyak manfaat. Terutamanya kepada saya sendirilah untuk menguruskan anak-anak. Dan apabila kita kongsikan dengan yang lain, mereka juga menggunakannya dan ia berfungsi. Baik, yang kedua tuan-puan sekalian adalah pemilikan. Jika tuan-puan boleh tulis, catatkan ya, sebab mungkin saya akan bagi beberapa lagi strategi, takut terlupa tuan-puan. Yang kedua adalah pemilikan, ownership. Ini sangat penting. Yang saya kira, saya juga awal-awal dulu terlepas pandang tentang ini. Dan sekarang saya come back, saya perbetulkan balik kesilapan ini. Bukan sebab kesilapan, kita tak tahu. Tuan-puan, berapa ramai yang menonton pada malam ini yang setuju dengan saya bahawa ilmu-ilmu begini, kita nak akses di mana? Kalau anak-anak kita, mereka ada sekolah, mereka ada universiti, tapi kita yang dah bekerja, kita yang dah ada anak pinak ni, kita nak dapat ilmu ini di mana? Di mana sekolah kita? Di mana universiti kita? Yang ada hanyalah sharing yang ada dalam grup WhatsApp, itu pun kalau kita baca. Yang ada mungkin dalam YouTube, itu pun kalau rajin kita search, kita Google. Okay? Yang mana yang rajin membaca. Tapi kalau secara formalnya kita nak pergi cari tuan-tuan sekalian, kita pun tak tahu dekat mana.
Maka sebab itu kita terlepas banyak benda, terutamanya ilmu untuk menguruskan, ilmu kemahiran ya, bukan awareness, bukan kesedaran. Itu senang kita cari, banyak guru-guru agama kita sampaikan. Tapi ilmu kemahiran, aku nak buat apa ni? Supaya boleh dikawal. Saya sempat baca tadi komen daripada penonton, ada yang sebut pukul 10 malam handphone masuk di dalam bilik ibu ayah. Tuan-tuan sekalian, saya nak cerita ada satu lagi strategi yang lebih baik daripada itu. Bukan nak kata handphone masuk dalam bilik mak ayah ni bagus. Bagus juga, bukan tak bagus, bagus juga. Tapi ada lagi cara yang lebih profesional, yang lebih digital. Okay, nanti saya kongsikan. Okey, kita cerita pasal pemilikan dulu. Ownership. Handphone ini milik siapa? Tuan-puan, handphone ini milik siapa? Tuan-puan kena clarify, jelaskan betul-betul pada anak, handphone ini milik siapa pemilikan ya. Dan jawapannya ialah dia mesti milik parent. Sampai bila? Sampailah dia dah masuk universiti. Umur 17 tahun pun milik mak ayah ke? Ya, betul. Sebab bukan pakai duit dia pun. Memang pakai duit kita. Kita yang belikan handphone pada dia. So, handphone tu adalah milik mak ayah. Kita punya. Clarify awal-awal tuan-puan. Dan saya nak kongsikan dengan tuan-puan, jangan jadikan handphone sebagai hadiah hari jadi. Ini adalah satu kesilapan yang besar. Sebab apabila kita bagi saja hadiah, bermaksud kita bukan hanya sekadar memberi hadiah, tapi kita memberi pemilikan. Nah, hadiah, oh aku punya ke? Aku punya. So bila dia dah rasa itu dia punya, tuan-puan sekalian, tindakan seterusnya akan menentukan. Bergantung kepada dia. Aku punya atau mak ayah punya? Tak sama tuan-puan. Pakai kereta mak ayah dengan pakai kereta sendiri, sama ke? Sama tuan-puan? Nah, ambil kereta ni, mak bagi. Ambil kereta ni, mak pinjam. Tak sama tuan-puan. Tindakan dia selepas itu. Okay. So next, apa lagi yang kita boleh buat pemilikan? Data. Tuan-puan, data tu sangat penting. Handphone canggih mana pun, data tak ada habis tuan-puan, habis. So cakap dekat dia juga, data ini juga milik pemilikan ya. Ownership siapa ya? Data ini juga di bawah kawalan mak ayah juga. So siapa yang nak pendekkan data, siapa nak panjangkan data itu semuanya bergantung kepada ayah, bergantung kepada mak. So milik parent juga. So dua. So dia ada apa? Dia tak ada apa. Tuan-puan kena buat satu situasi menunjukkan yang dia tak ada apa-apa. Dia hanya pinjam handphone kita dan dia hanya pinjam data kita. Penting perkataan pinjam tu ya. Dan saya dah try. Dan perkataan pinjam itu akan menentukan tindakan selepas ini. So bila kita nak pakai, sebab ini milik kita kan, mak ayah kan. So bila kita nak pakai, bila-bila masa saja kita boleh ambil. Suka hati kita lah, macam tu lah ya, nak bila pukul 10, nak tengok handphone sekejap, kan ayah punya tu, kan mak punya tu, tuan-puan. Sesekali kita kena react juga begitu tuan-puan. Dia macam spot check lah. Tapi tuan-puan, kalau kita nak kata kita spot check, apa masalahnya? Sebab tu handphone kita, nampak tak? Pemilikan awal-awal tu perlu clarify terlebih dahulu. Dan tuan-puan boleh buat, pinjam nak guna calculator ke, kan? Pinjam sekejap, nak kira sekejap, handphone tu paling dekat kan? Handphone yang kita bagi pinjam dekat anak tu, pinjam sekejap. Nak google apa-apa ke, pinjam sekejap, tengok sekejap. So dia kena bagi sebab itu handphone kita, bukan handphone dia. Baik, contoh lagi, kalau dia dah over penggunaannya, contohnya dia install apps yang tak berfaedah. Kita tengok ada apps yang tak berfaedah ni. So soalan pertama kita tanya dia ialah, dapat keizinan daripada siapa install apps ni? Dapat keizinan siapa yang overuse data ni? Keizinan siapa? Tuan-puan, keizinan datang daripada pemilikan. Jika tuan-puan dah bagi hadiah dekat dia, itu handphone abang, itu handphone Kak Long, itu handphone Along, so tidak ada lagi keizinan. Suka hati dia nak apps, dia nak install apa-apa pun. Sebab tu tuan-puan, strategi kedua sangat penting. Yang mana yang tak buat lagi, tuan-puan ambil balik handphone tersebut, bagi dia handphone baru. Jika tuan-puan nak buat, tukar handphone baru, dia happy. Dapat handphone baru memang happy tuan-puan sekalian. Tapi dia tak tahu handphone baru dengan pemilikan juga yang baru. Okey, ini kalau anak-anak tengok ni, cakap dekat anak-anak, bertabahlah ya. Hidup zaman digital mesti begini. Alright, yang ketiga tuan-tuan sekalian, saya kongsikan lagi, nanti sampailah moderator boleh share dengan saya kalau masa tak cukup ke, dah sampai masa cakap dekat saya ya, sebab kita ada banyak strategi sebenarnya yang saya akan kongsikan dengan tuan-puan setakat mana yang termampu masa yang ada. Yang ketiga tuan-puan sekalian, okay, get ready mak ayah, upgrade diri, tolong upgrade diri. Tuan-puan, kita kena get ready dalam kepala kita ini satu mindset untuk menjadi seorang
ayah yang ada elemen digital. Istilah yang saya gunakan adalah digital parenting. So tuan-puan, saya setuju dengan apa yang disebut oleh Sayyid Samaha Datuk Mufti tadi, iaitu tak boleh lagi bagi alasan mak tak tahu, ayah tak tahu handset apa semua ni. Dan tuan-puan, satu lagi kesilapan besar yang saya temui, apabila kita minta mak ayah yang minta anak-anak ni tolong install handphone. Tuan-puan, lain cerita dia. Lain cerita je. Kenapa saya kata lain ceritanya? Baik, parent dia kena tahu banyak ni. Anak tahu banyak ni tak apa. Masalahnya sekarang terbalik tuan-puan. Parent tahu banyak ni, anak lagi tahu daripada mak ayah dari segi digitalnya. Sebab itu parent kena ambil tahu apa yang best, apa yang trigger anak-anak kita nak main game tersebut. Kalau game lah. Apa yang best sangat Mobile Legend ni? Apa yang best sangat PUBG ni? Apa yang best sangat Fortnite ni? Apa yang best sangat Minecraft ni? Apa yang best sangat Roblox ni? Tuan-puan kena ambil tahu. Timbul persoalan. Nak ambil tahu kat mana tuan? Kami bukan main pun. Tuan-puan, saya pun tak main game-game ni semua. Tapi saya ambil tahu apa yang trigger dia yang best sangat benda ni. Tuan-puan, kita akan tahu kesukaan mereka di mana sebenarnya. Baik, apa lagi? Tuan-puan kena buat mini research. Itu recommendation yang saya boleh bagi. Upgrade diri, kena buat mini research. Kena banyakkan pembacaan sikit, buat discussion dengan teman rakan. Tuan-puan, anak tahu 30%, kita parent kena tahu 70% walaupun kita tak main. Dan jika terbalik tuan-puan, anak tahu 70%, kita hanya tahu 30%, anak akan jadi raja. Knowledge is the king. Tuan-puan pernah dengar ayat itu? Bila dia tahu lebih daripada kita, knowledge is the king. Dia akan kawal kita. Baik, tuan-puan kena cari lagi, apa specialnya TikTok ni? Kenapa orang semua tengah berubah dengan cepat sekarang daripada Facebook kepada TikTok? Apa triggernya TikTok? Kenapa YouTube? Kenapa IG, Instagram? Tuan-puan, jangan bagi alasan saya tak ada IG tuan, saya tak ada TikTok, takkanlah nak buka TikTok, tua-tua dah ni TikTok. Tuan-puan, isunya bukan buka ke tak. Isunya ialah tahu ke tidak kenapa anak-anak hari ni trigger kepada TikTok. Apa tarikannya? Dan tuan-puan, elakkan untuk buat assumption, cipta persepsi. Jangan, walaupun banyaklah orang ceritakan TikTok ni sekian-sekian. Tuan-puan, itu pandangan mereka. Kita kena ada stand kita sendiri. Okay, kita kena ada stand kita sendiri sebagai mak ayah yang dah matang. Kenapa TikTok? Ya, kita nampak ada banyak keburukan di sana. Tapi tuan-puan, ada sebab lain juga kenapa ramai orang pergi ke arah TikTok hari ini. So, jadi role model yang bagus, kita main, kita juga boleh makan. Maksudnya begitu ya. Ayah main juga game ni. Tapi boleh je ayah nak solat on time, boleh je ayah nak makan apa semua. Yang kau ni sampai tak makan, kenapa? So, nampak tak? Kita nak tunjukkan, boleh je nak buat. Tapi, kita buat ada masa juga yang lain. Dan tuan-puan, saya pernah buat satu dialog lah dengan ibu bapa. Kenapa tak buka akaun TikTok? Kenapa tak main Mobile Legend? Antara benda yang disebut ialah takut terpengaruh. Mak ayah sebut dekat saya ni takut terpengaruh. Takut terpengaruh tuan. Sekejap lagi main mobile aja buat tak boleh berhenti macam mana? Tuan-puan, sepatutnya kita orang dewasa ni, kita kena tahu bahawa benda tu, kita ni alhamdulillah, kita ni syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bagi kita, bila umur kita semakin dewasa, Allah Taala bagi satu lagi karakter. Karakter kita apa? Cepat boring. Kita akan jadi cepat boring. Kita tahu main PUBG sekejap je, lepas tu cukup dah faham dah. Kan? Walaupun tak sampai stage yang heavy-heavy, yang tinggi-tinggi tu, tapi kita dah tahu apa benda yang menyebabkan anak-anak suka main ni. Cukup. Kita akan jadi cepat boring tuan-puan. Tapi tak bermaksud kita tak pernah main. So, 3. Moderator, kalau ada masa lagi, maklumkan pada saya. Kalau tak ada masa, saya berhenti dekat sini saja ya. Okey, saya nak kongsi lagi yang keempat tuan-puan. Ini benda yang boleh juga dimanfaatkan. Yang keempat, strategi yang keempat ialah ciptakan agreement ataupun disebut sebagai ground rules. Okey, ada perjanjian tuan-puan. Ini saya boleh bagi dua pilihan. Sama ada tuan-puan nak buat secara verbal ataupun nak buat secara bertulis. Bila buat bertulis ni nampak power sangat kan. Ini macam nak beli rumah ni, kena ada agreement bagai ni. Tuan-puan, bergantung. Mana keluarga yang anak dengar cakap dengan verbal, pakai verbal sahaja. Yang mana yang keluarga yang jenis anak tak dengar cakap, tuan-puan kena pakai yang bertulis. Biar dia nampak this is serious. Ini benda yang serius. So dalam perjanjian tersebut, tuan-puan, kena buat, istilah kita guna dulu adalah the do and the don'ts. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Tapi saya cadangkan kepada tuan-puan, jangan pakai the do and the don'ts. Pakai avoid and apply. Okay, istilah dia tak sama ya. Avoid and apply. Apa benda yang you kena elak, apa benda yang abang kena buat.
Yang mana yang kena apply, yang mana yang kena avoid. Okay, dan kalau you avoid, you tak buat benda ni, apa yang you dapat? Tambahan data contohnya, boleh akses panjang lagi masa sebagainya. Kalau abang apply pula, okay, apa pula yang dapat? So you avoid, you dapat something, you apply, you dapat something. Kalau the do and the don'ts ni, dia macam, oh ni boleh, ni tak boleh, oh ni kenapa tak boleh? Dia akan bandingkan pula dengan kita nanti. Ayah boleh je, kita tak boleh, kita the don'ts, dia the do. So bila avoid and apply, dia lebih dilihat balance. So ubah perkataan itu tuan-tuan sekalian ya, supaya kita boleh dapat cara psikologi untuk berurusan dengan anak-anak kita. So apa benda nak tulis dalam perjanjian ni? Ini penting. Apa benda nak tulis? Ini tuan-tuan sekalian, saya tak boleh nak kongsikan dalam sesi ini sebab ia bergantung kepada setiap keluarga, tak sama. So kita kena sit down, bincang betul-betul. Saya ni sampai tahap buat coaching tuan-tuan, sediakan khidmat coaching untuk nak prepare benda ni one to one dengan keluarga yang nak buat benda ini, untuk detailkan semua benda ni. Dan untuk maklumat juga, saya adalah salah seorang daripada life coach di Jabatan Kebajikan Masyarakat di Sarawak. Saya diberikan tanggungjawab, kepercayaan untuk set up team life coaches di Sarawak tu, daripada Sematan sampailah ke hujung Sarawak, untuk kumpulkan yang mana yang berminat untuk menjadi life coach, bantu team di JKM Sarawak ni. So kita ada lah ya khidmat itu di Sarawak ini tuan-tuan, manfaatkan ini. Apa beza life coach dengan counselor? Life coach discuss about what's next je. Okay, kita discuss next nak buat apa, next nak buat apa. Tapi counselor dia discuss tentang why like this. Dia drill kepada masalah. Tapi life coach tak, dia akan move terus kepada penyelesaian. So dua-dua tu ada fungsi yang tersendiri. Baik, mungkin saya nak kongsikan dengan tuan-puan yang last kali ya. Apa yang saya kongsikan ni ialah yang kelima. Tuan-puan, tolong gunakan strategi ya. Tolong gunakan parental control. Mungkin ada yang first time dengar ni, confirm. Okay, apa benda parental control ni tuan-puan? Ia adalah satu apps untuk mengawal device, handphone anak kita, gadget anak kita secara dua hala. Handphone kita dengan anak kita dia link. Kemudian kita boleh control timing handphone anak kita. Ini yang saya sebutkan, tak payah sebenarnya nak letakkan 10 malam semua masuk dalam bilik mak, masuk dalam bilik. Tuan-tuan, zaman sekarang zaman kita boleh control dengan handphone kita sendiri sahaja. So dekat luar sana ada yang jenis kena bayar, ada yang free. Tuan-tuan, ada yang free, ada yang kena bayar. So saya cadangkan guna yang free dahulu. Belajar dahulu macam mana nak gunakan parental control ni. Yang terbaik adalah Google Family Link. Tuan-tuan, apps tuan-tuan download sahaja, kemudian kena pairkan dengan handphone anak kita. So anak kita itu akan dikawal semuanya, sistem yang ada dalam tu melalui kita. Dan di sini tuan-tuan, ada anak-anak bila dia dah tahu kita buat Google Family Link ni, dia akan protes. Dia akan kata, apalah ayah ni tak percaya ke? Kan kena buat semua ni. Dia akan mula protes sebab sebelum ni dia freedom. Okay, dia dah freedom. Sekarang kita dah mula ada kawalan di situ. So tuan-puan, trik dia, saya kongsikan ya, trik dia tuan-puan kena sebut ayat ni. Dan kalau dia kata tak percaya ke dekat abang, tak percaya ke dekat kakak, tuan-puan sebutkan, of course I trust you. Of course, memanglah ayah percaya dekat engkau daripada orang lain. Kau lah paling ayah percaya sekali. Sebab tiap-tiap hari nampak muka ni. Yang ayah tak percaya ialah I just don't trust the 3 billion other people who are online with you. Yang ayah tak percaya adalah 3 bilion orang dekat luar sana yang tengah communicate, yang tengah stalk you, yang tengah baca avatar you, yang tengah membaca karakter you. Itu yang ayah tak percaya. So ayah buat benda ni sebenarnya bukan not to threaten you, bukan nak ancam you, nak protect you. Tuan-puan, gunakan ayat protect. To protect you, not to threatening you. So bila kawan-kawan lain ditanya, kau kena parental control pukul 10 malam handphone dah tak boleh pakai. So cakap dekat dia, kata dekat kawan yang mana yang kata dekat kau tu, ayah aku nak protect aku, bukan nak threaten aku. So tuan-puan, mindset ni kena ubah. Sebab dia rasa dia kena ancam ya. Okay, dia rasa macam kita tak percaya dekat dia. Tak, sebenarnya kita nak protect dia. Okay, tuan-puan sekalian. So apa yang bagusnya parental control ni? Kita boleh control screen dia. Kita boleh tahu dia tengok apps tu berapa lama, berapa tempoh masa yang dia pakai. Kita boleh gunakan point tu kalau nak berkomunikasi dengan dia. Kenapa hari ni nampak tengok TikTok sampai 4 jam ni? Kita boleh tahu tuan-tuan, dan dia tak boleh nafikan. Kalau dia kata sebelum ni mana ada 4 jam? Apps membuktikan 4 jam you buka. Okay, 4 jam tu bukanlah straight, dia mungkin buka sikit-sikit, tapi the whole day 4 jam you tengok. YouTube 2 jam dah, 6 jam dah. Dan ini membuatkan nanti dia akan jumpalah kenapa homework tak siap. Google Meet,
kenapa 10 minit je? Bukan hari ni ada kelas ke? Kenapa tak masuk Google Meet ni 10 minit saja ni? So kita boleh kontrol masa juga. Pukul 10 malam handphone akan auto lock. Dan dia tak boleh lagi akses melainkan call sahaja kalau ada emergency untuk kita. Dia dah tak boleh buka dah. So dia nak manfaatkan handphone tu bila? Tuan-tuan siap lah pukul 5 pagi. So kalau nak buka handphone, bangun subuh. Nak buka handphone awal, bangun subuh pukul 5 pagi, automatik dia akan buka balik. So tuan-tuan, ini bagusnya parenting control. Banyak lagi sebenarnya yang kita boleh buat menggunakan parenting control ni, yang saya tak boleh nak cerita secara teknikal dekat sini, dan ini yang saya nak bawa kepada tuan-tuan di hujung ini, cadangan saya ya. Berapa ramai yang menonton saat ini yang berminat, kalau ini cadangan saya, kalau pihak PIBG, mungkin Tunas ataupun mungkin PIBG yang lain boleh bergabung bersama-sama di Sarawak ini untuk buat satu bengkel kemahiran keibubapaan secara bersiri. Bukan cerita tentang awareness ya, tapi direct technical. Maknanya okey, buka handphone masing-masing. Okey, sekarang apps Family Link kita install sama-sama malam ni, sekarang ni. Okey, ambil handphone anak sekarang, jom kita buat benda tu. Daripada step to step, A to Z, supaya semua orang belajar benda ni tuan-tuan. Sebab tuan-tuan nak belajar dekat siapa? Itu persoalannya. Silap-silap kita kan mungkin belajar dengan anak kita balik. Bila anak kita belajar dengan anak yang create password untuk kita tuan-tuan. Anak yang create password, sedangkan kita tahu kita nak parental control dengan anak kita. Yang tahu password, no point. Dia tahu password kita, no point tuan-tuan. So kita kena belajar di tempat yang betul-betul yang boleh kita faham daripada awal sampai habis. Macam mana nak buat ground rules, agreement yang saya sebutkan tadi. Ada agreement tapi ayat dalam tu kena ada. Kalau apa yang dia nak kena avoid, apa yang dia nak kena apply, dan setiap keluarga tak sama. So, berapa ramai yang rasa nak join ini, yang nak bersama dalam momentum ini, maka mungkin ia akan menjadi permulaan kepada malam ini sebagai permulaan untuk kita bawa dengan keberkatan bersama malam ini. Kita ada Sahibul Samahah Datuk Mufti yang boleh membawa semangat ini dengan lebih jauh. So kelas ini bukan kelas just cerita, tapi sebenarnya kita nak technical. Jom kita buat sekarang, ambil handphone, step by step kita buat. Okay, kalau tak settle, kita settlekan terus pada waktu itu juga. Untuk itu tuan-tuan sekalian, kita nak dapat respon, survey dahulu ya, survey daripada keinginan tuan-puan. Yang mana yang dah terror tak ada masalah. Ini untuk teman-teman kita, ibu bapa yang tak tahu tempat ni. Yang mana yang terror, sekejap je tu dia buka YouTube, dia boleh study, dia boleh buat. Yang tak tahu ni, kat mana nak belajar? Sekolah mana yang ajar? Tuan-puan sekalian, boleh pergi dekat satu link ni yang saya minta pihak Urustia untuk ini, https://parent digital huruf besar ya. Ini adalah link survey sahaja. Okey, kita nak dapatkan data dulu daripada tuan-puan yang mana yang berminat, respon dalam link ini. Kemudian kita akan lihat nanti bagaimanakah cara pelaksanaannya. Kita akan bincangkan kemudian. Kita nak tengok dulu macam mana, berapa ramai yang ready untuk belajar benda ni. Jadi setakat itu dahulu, moderator, mohon maaf macam panjang sikit nampaknya sesi strategi ini. Jadi saya serahkan semula kepada moderator untuk diteruskan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, tadi saya cakap tentang vaksin itu. Jadi apabila saya cakap tentang vaksin itu, COVID-19 ada 2 vaksin Ustaz. Jadi strategi panjang tu tadi sebenarnya menggambarkan vaksin untuk ibu bapa merawat anak-anak yang ketagih dengan gadget itu. Pada sahabat ibu bapa yang mendengar pada malam ini, saya ucapkan tahniah, saya ucapkan syabas. Ibu bapa mendapat satu hadiah, satu ilmu, satu yang bermanfaat untuk ibu bapa agar malam ini mesti bermula mengawal gadget anak-anak, termasuk saya lah. Ya, anak-anak remaja saya dan juga kepada sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih diucapkan banyak Ustaz kerana kita percaya ibu bapa pada malam ini seperti bagaimana dicadangkan oleh yang bagi Ustaz tadi, mesti menjadi ibu bapa yang bijaksana, bijak sini, bijak sana dengan bijak sinun. Dan mesti upgrade, kita mesti lebih pandai daripada anak kita. Sebab kita bimbang, kalau anak kita tu lebih pandai macam Ustaz kata tadi, password dia pegang, tak ada gunanya. Itu. Terima kasih banyak-banyak bagi Ustaz. Akhirnya ni, Datuk Mufti, apa harapan dan juga pesanan Datuk kepada ibu bapa kita pada malam inilah. Jadi kita tak cukup masa untuk buka soalan kepada ibu bapa kita pada malam ini. Ya, silakan bagi Datuk.
Okey, terima kasih moderator dan semualah yang dapat bersama dengan kita pada malam ini. Kalau boleh nak satu harapan itu betul merupakan satu rumusan ni. Pertama sekali ialah bila sebut tentang keibubapaan, dia memang merupakan satu keperluan. Maknanya memang semua orang kena ada. Kita banyak try and error. Tak ada masalah untuk try and error kalau kita tidak ada asas dalam konteks tidak pernah mendapat professional training tentang perkara tersebut. Cadangan Ustaz Solih tadi sangat baguslah untuk kalau boleh maknanya apa yang kita lakukan itu adalah merupakan satu asas untuk strategi-strategi yang kita boleh buat terhadap anak-anak. Cuma pengalaman saya lah, mungkin saya antara yang berumur dan termasuk Cikgu Jalani tu lebih kurang dengan saya dan melebihi setengah abad dah kita ni. Jadi pengalaman dengan anak-anak tu maknanya satu yang penting ialah kita kena ada flexibility. Dalam Islam pun disuruh begitu. Maknanya ada flexibility. Ada masa tegas mungkin orang sangat marah, kubit tiup dia kena ada. Tapi kubit tiup dia kena betul lah caranya, kena profesional. Macam tadilah kalau disebutkan ada maknanya peraturan yang kita buat dan sekarang ini ada kawalan dari sudut teknologi sendiri. Ini adalah merupakan satu harapan kita lah supaya ibu bapa lebih peka apabila berlaku maknanya kepincangan di kalangan anak-anak ni. Masalahnya kita macam tadilah, bila dah menjadi suatu yang maknanya darah daging dia, kita nak cari penyelesaian itu memang boleh, selagi mana kalau saya boleh simpulkan dari sudut, kalau Imam Al-Ghazali kata selama masih bertetegaknya suratul Asr, maknanya dunia ni belum kiamat, maksudnya perubahan itu masih akan tetap boleh berlaku. Maknanya putaran itu masih boleh berlaku, maknanya kembali balik itu boleh berlaku dan sebagainya. Itu adalah merupakan satu opportunity yang digambarkan bahawa kita mempunyai peluang untuk berubah, untuk mengubah sesuatu. So maknanya ibu bapa berperanan untuk melakukan sesuatu dalam hidup ni. Jadi inisiatif tu kena penting. Tengok komen-komen ibu bapa tu alhamdulillah sangat baik, dan tahniah, semoga kita dapat melakarkan sesuatu yang lebih baik pada masa akan datang insya-Allah. Itu saja cikgu dan sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ustaz Omar Solih, 1 minit untuk rumusan daripada apa yang kita bincangkan pada malam ini. Baik, terima kasih. Jadi apa harapan daripada forum kita ini? Satu, saya minta sekali lagi yang mana ibu bapa yang mahu momentum kita teruskan dalam bentuk sambungan selepas ini. Mungkin ada siri-siri yang akan berlaku, bagaimana kaedah pelaksanaannya mungkin sama-sama kita bincangkan nanti. Tolong daftarkan semula tadi mungkin pihak Urustia boleh pop up semula link tersebut. Parent digital ini kita perlukan data dahulu, kita nak lihat dulu momentum daripada ibu bapa sekalian. Satu. Yang keduanya tuan-puan, saya juga nak ambil ruang ini untuk berkongsi dengan tuan-puan di hujung ini, iaitu kita juga boleh dalam keadaan sekarang ini perlu untuk menjaga kesihatan emosi kita. Jadi boleh untuk manfaatkan DAS 21. Tuan-puan pernah dengar DAS 21, DASS 21? Ini adalah satu inventory untuk nak cek tahap emosi kita. Jadi ibu ayah, kita nak jaga anak-anak kita ni. Jadi emosi kita pun kena terbaik juga. So boleh cek tuan-puan. Ini link dia. Kita minta urus dia untuk pop up link dia. Ini link yang saya berikan kepada tuan-puan. Ini link adalah untuk tuan-puan cek. Free sahaja link ni. Cek, dia akan bawa pergi ke JKM Sarawak punya. Ini saya on behalf JKM Sarawak juga untuk menjelaskan, mempromosikan yang kalau boleh kita nak ramai orang di Sarawak tu cek emosinya every weeks untuk melihat tahap emosi mereka stabil ataupun tidak. Jadi boleh pergi dekat link ini, manfaatkan itu. Jika tuan-puan nak bertemu dengan life coach, nak bincang-bincang, boleh sahaja klik nanti dalam link tersebut ada, klik je life coach, maka pihak JKM Sarawak akan bantu tuan-puan untuk bawa kepada tim kami lah, tim saya. Jadi tuan-puan sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam ini sebagai pencetus, dan insya-Allah keberkatannya ada, kerana pada malam ini kita dapat walaupun sekejap sahaja tapi kita dapat lihat. Saya lihat ada soalan-soalan tu yang saya macam nak jawab tapi kerana masa kita yang singkat tu, jadi saya tak dapat nak respon kepada semua itu. Contohnya kalau anak guna MOE boleh ke pakai family, jawapannya boleh.
Boleh, tak ada masalah, boleh. Jadi tak apa, insya-Allah kita communicate lagi dari waktu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih yang bahagia Ustaz Muhammad Sohi. Alhamdulillah, demikian tadi kita telah sama-sama mendengar kupasan, pandangan dan cadangan strategi, teknik dan apa-apa yang telah disampaikan oleh dua orang ahli panel yang kita undang khas pada malam ini dalam program Kemahiran Keibubapaan. Dan kita mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan sebanyak-banyak ucapan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini Allah pandang dengan pandangan rahmat dan Allah buka hati ibu bapa, Allah buka hati anak-anak kita agar ada perubahan norma baru sebagaimana apabila COVID datang kita diajak untuk mengamalkan norma baru. Demikian jugalah gadget ini apabila datang dalam kehidupan kita, maka norma baru yang positif, yang baik ini kita anjakkan dalam diri kita, yang kita bawa, yang kita budayakan dalam hidup kita. Mudah-mudahan suntikan vaksin, suntikan cadangan strategi yang telah diutarakan oleh kedua orang ahli panel kita pada malam ini akan sampai kepada hati ibu bapa khususnya dan seterusnya dapat diaplikasikan dalam kehidupan anak-anak, dan kita sama-sama mendoakan kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita harapkan daripada penganjuran program pada malam ini akan membawa satu dimensi baru kepada anak kita, sebab kita nak lihat dalam satu doa yang selalu kita panjatkan pada Allah, Allahumma Rabbana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Kita nak lihat zuriat kita ini dengan pandangan mata kita yang senang hati kita melihatnya. Melihat memegang telefon kita senang hati dan sebagainya, dan kita tak rasa resah. Kita tinggalkan, tutup pintu, tak mengapa sebab dia sudah tahu, sudah ada vaksin yang kita tinggalkan untuk mereka. Jadi banyak ucapan terima kasih kepada kedua ahli panel kita, Ustazah Hajia Zainab dan juga semua hadirin yang bersama dengan kita pada malam ini, dan tidak lupa juga kepada jawatan kuasa penganjur, terutama sekali rakan-rakan saya dalam PIBG Tunas. Dan alhamdulillah atas usaha tuan-tuan dan puan-puan semua, maka kita dapat merealisasikan program kita pada malam ini. InsyaAllah kita mohon akan ada program yang lain nanti yang akan dianjurkan oleh PIBG, SMK Agama Tunas dan juga PIBG yang lain sebagai membantu anak-anak kita menjadi generasi yang berilmu, yang bermaklumat dan sebagainya ke arah kemenjadian generasi yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.